Dia ni mai berjumpa dengan Nabi, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, ahli keluarga Ja'far dah terima berita sahih tentang kematian, kesyahidan, jatuh gugur syahidnya Ja'far. Depa lah ni tengah duk meraung, tengah duk meratap, tengah duk meratui, tengah duk bersedih dengan kewafatan ayah ataupun suami depa ni. Kata kawan tu kepada Nabi. Nabi kata kepada dia, fa amarahu ayyanhahunna. Bila Nabi dengar cerita berita menangis depa ni sampai kepada Nabi, Nabi kata, tolong pi habaq sat dekat depa, tolong pi bagi tahu dekat depa, berhenti buang teriak tu. Jangan duk teriak. Tuan-tuan, Nabi tegah dalam bab ni. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah. Dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Hari ini bertanggalkan 16 Januari 2021, hampir genap lebih kurang 2 minggu kita masuk tahun baru. Dalam tempoh tahun yang baru ni, kita mendengar beberapa berita kematian yang menyedihkan hati kita. Kita mendengar yang paling terbaru, telah meninggal dunia satu orang ulama besar, satu orang asatizah yang hebat daripada bumi Indonesia. Kita juga dengar beberapa orang sahabat daripada negara jiran kita yang telah meninggal dunia akibat terhempas daripada kapal terbang. Tuan-tuan, dalam Quran, dalam surah Al-Munafiqun ayat yang terakhir, Allah Ta'ala menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala kata, wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan ingatlah, lan yuakhirallah, Allah tidak akan melambatkan, Allah tidak akan memberhentikan, Allah
tidak akan skip. Allah tidak akan bagi tempoh tambah masa. Iza jaa ajaluha, apabila telah datang waktu tiba kematiannya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah amat mengetahui tentang segala apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, daripada ayat ni kita boleh ambil faham apa? Bahawa kematian yang kita terima, bahawa tempoh kematian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tidak boleh untuk kita tolak, tidak boleh untuk kita skip, untuk kita tinggalkan, melainkan kita terima mengikut ketetapan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu kisah bagaimana berlaku Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima berita kematian cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pagi ini kita akan kisahkan hadis berkaitan dengan benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala ursilat ibnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaih. Inna tabna li qubida fa'tina fa arsala yuqri'us salam fayaqul inna lillah ma akhaza wa lahu ma a'ta wa kullu 'indahu bi ajalin musamma faltasbiru wal tahtasib fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'nu bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijal farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi wa nafasuhu tataqaqqa qala hasibtuhu annahu qala ka'annaha shannun fafadat 'ainah faqala Sa'dun ya Rasulullah ma hadha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi rahmah ja'ala Allahu fi qulubi 'ibadihi wa innama yarhamullahu min 'ibadihi ar-ruhama. Atau kama qala, hadis riwayat Muslim daripada Usamah bin Zaid. Tuan-tuan, Usamah bin Zaid ni anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah kepada Usamah bin Zaid ni adalah Zaid bin Harithah yang juga anak angkat Nabi. Ayah dia anak angkat Usamah bin Zaid pun Nabi ambil, Nabi jadikan macam anak angkat Nabi. Tuan-tuan, Usamah bin Zaid ni dia mendapat beberapa keistimewaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia Zaid bin Harithah ni orang kulit hitam, tapi Nabi cukup sayang, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah berlaku satu peristiwa ketika mana Saidina Umar dia bagi upah kepada anak dia Abdullah bin Umar. Upah yang dia bagi itu lebih sikit daripada upah yang dia bagi kepada Usamah bin Zaid, anak angkat Nabi. Abdullah bin Umar tanya kepada ayah dia Saidina Umar, wahai ayah, aku ni anak hang, pasal apa hang bagi sikit gaji ataupun upah yang hang bagi ni, pasal apa hang bagi ke aku sikit sedangkan aku anak hang? Dia Usamah bin Zaid lebih hang bagi banyak daripada hang bagi dekat aku. Kata Saidina Umar,
Nabi SAW melebihkan ayah dia daripada ayah hang. Maksudnya apa? Umar kata Nabi bagi lebih lagi kepada Zaid bin Harithah, ayah kepada Usamah bin Zaid daripada ayah hang Sayyidina Umar. Maksudnya Nabi cukup melebihkan. Tuan-tuan, ketika mana dalam peperangan terakhir, Nabi SAW meninggal dunia, Nabi hantar ketua panglima perang adalah Usamah bin Zaid, orang muda daripada kalangan sahabat. Kebanyakan daripada sahabat tak setuju dengan pelantikan yang dilantik oleh Nabi, tapi oleh kerana Nabi lantik, dapat terima. Ketika mana wafat Nabi SAW dalam peperangan sampai berita, bila diangkat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, dia minta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk digugurkan jawatan general tinggi yang dipegang oleh Usamah bin Zaid kerana dia ni orang muda. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar kata, aku tidak akan mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Begitu hebat Usamah bin Zaid. Kata dia, qala ursilat ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaih ibnan li qubillah. Kata Nabi kata Usamah bin Zaid, dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah mengajar di masjid. Tiba-tiba mai satu orang utusan yang mai yang dihantar kepada Nabi SAW oleh anak Nabi untuk mai berjumpa dengan Nabi. Tengah Nabi mengajar di masjid, tiba-tiba satu orang mai, dia ni utusan yang dihantar oleh anak Nabi. Utusan ni mai, dia mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, tuan, anak tuan minta saya habaq dekat tuan yang kata anak dia dah meninggal dunia, yakni cucu tuan dah kembali ke rahmatullah, meninggal dunia. Dia maklum, dia minta saya maklum kepada tuan, qubidah, dalam bahasa Arab qubidah ni maksudnya dicabut nyawa. Utusan tu mai berjumpa dengan Nabi, utusan tu kata, ya Rasulullah, cucu tuan telah dicabut nyawa. Fatina, dia minta kepada tuan, anak tuan ni minta kepada tuan, kalau boleh balik mai tengok cucu tuan. Dia minta kalau boleh bapak baliklah mai ke rumah sebab cucu bapak dah meninggal dunia. Fa arsala yuqri'us salam. Nabi SAW tak dandan mangkit. Nabi tak terus pi bila terima berita tu. Sebaliknya Nabi suruh utusan yang mai tu balik kepada anak dia. Dan Nabi kata apa? Yukri'us salam, sampaikan salam aku dengan lafaz Assalamualaikum. Tuan-tuan, ini adab. Kebanyakan daripada kita salah dalam menukilkan kiriman salam. Yang betulnya lagu mana? Kita ucap dengan lafaz Assalamualaikum. Tak betul kalau kita kata, yang kita duk buat, kita duk kata, hang tolong sampai salam kat dia, ustaz tolong sampai salam saya kat dia. Yang tu dia kurang tepat. Yang betulnya apa? Kebanyakan daripada hadis menyebut yukri'us salam, tolong bacakan, ucapkan dengan lafaz Assalamualaikum. Tuan-tuan, kita pernah baca cerita tentang amanat terakhir Sayyidina Umar. Kan kita baca Umar jadi imam subuh. Ketika Umar jadi imam subuh, Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Dalam keadaan sakit, dia menanggung sakit tu, dia panggil anak dia Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, boleh tak hang pi jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha ummahul mukminin, hang bagi tahu kepada dia bahawa aku sampaikan salam kepada dia. Yukri'us salam disebutkan dalam hadis. Kemudian dia minta hajat, dia kata, boleh tak Aisyah, aku disimpan, ditanam inda sahibaya, di sisi dua orang sahabat karib aku. Anda ingat kita baca hadis tu,
Sayyidina Umar kata yukri'u salam, tolong sampaikan salam. Tuan-tuan, lepas ni kita perbetui. Kita nak kirim salam, kita kata dekat kawan kita, hang tolong sampai salam dengan kepada dia dengan lafaz assalamualaikum. Itu baru tepat. Maka cerita dia pun macam tu. Nabi bila utusan tu mai, utusan tu cakap kepada Nabi yang kata anak tuan beritahu, minta saya beritahu kepada tuan yang kata cucu tuan dah meninggal dunia. Maka dia minta untuk tuan balik. Nabi pesan kat dia, Nabi hantar dia balik. Nabi kata sampaikan salam dengan lafaz assalamualaikum. Tuan-tuan, kemudian Nabi sambung. Nabi kata wa yaqul inna lillah ma akhaza wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahsib wal tahtasib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata doa yang sama yang selalu kita dengar kan bila kita terima berita kematian, apa kita sebut? Inna lillah. Kita akan kata apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini doa yang sama juga, lebih kurang makna dia yang selalu kita ucap. Maksud dia apa? Inna lillah, sesungguhnya milik Allah, ma akhaza wa lahu ma a'ta. Milik Allah, apa yang Allah ambil dan apa yang Allah beri kepada engkau, itu semua milik Allah. Allah Ta'ala kata, Nabi kata ma akhaza, apa yang Allah bagi, walahu ma a'ta, dan bagi dia apa yang Allah ambil balik, itu semua milik Allah. Wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Tuan-tuan, Nabi kata apa yang Allah bagi, apa yang Allah ambil, semua hak milik Allah. Anak kita yang Allah bagi sampai masa Allah ambil balik, baik hak Allah bagi, baik hak Allah ambil, semua tu hak Allah. Kita ni tak leng dan tak bukan, cuma ambil pinjam aja. Sampai masa cukup tempoh, cukup waktu dia, Allah ambil. Allah bagi kita 5 orang anak, Allah akan ambil bila sampai masa. Mungkin Allah ambil kita dulu, mungkin Allah ambil dia dulu. Allah Ta'ala kata semua milik Allah. Wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua benda yang ada di atas dunia ni bi ajalin musamma, ada expired due, ada dia punya tempoh waktu yang dia itu akan selesai, akan tamat. Kan kita beli roti, kita pegang ting, kita guna kereta, kita guna apa pun, semua ada expired date dia, ada tempoh, ada waktu penghabisan dia. Nabi kata semua benda yang hidup atas dunia ni akan ada kematian, tempoh yang Allah Ta'ala tetap. Baik umur kita 5 tahun, 5 hari, 50 tahun, berapa tahun pun Allah akan tetap. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata fal tasbir. Yang penting bukan soal kita nak teriak, yang penting bukan soal kita kehilangan tempat bergantung. Yang pentingnya apa? Fal tasbir. Yang pentingnya adalah kamu sabar apabila kamu menerima berita kematian. Yang pentingnya kamu sabar. Sabar tu penting. Anak kehilangan mak bapak, sabar tu yang penting. Mak bapak kehilangan anak, sabar tu yang penting. Suami kehilangan isteri, sabar tu yang penting. Isteri kehilangan suami, sabar tu juga yang penting. Nabi kata yang penting adalah sabar. Wal tahtasib. Kemudian Nabi sambung lagi, Nabi kata dan yang penting apa dia? Kita hisap diri kita. Yang penting Nabi kata kita hisap diri kita. Pasal apa? Hari ni hari dia. Dia dah jalan dia dah pi dah, dia dah bersama dengan amalan yang dia buat. Kita tak tahu lagu mana, Nabi kata. Yang pentingnya kita hisap. Kita tak tahu lagu mana keadaan kita. Dia dah pi membawa amalan baik yang dia buat, membawa amalan buruk yang dia buat. Dia dah terima balasan ganjaran dia. Nabi kata adapun kita ni
wal tahtasib. Kita kena hisab, kita kena hitung tengok, kita ni lagu mana, sama-sama kita hisab. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Bila utusan ni dapat apa yang Nabi sebut, maka dia pun balik. Dia pun balik berjumpa dengan tuan dia, tiba-tiba dia patah balik. Bila dia patah balik mai berjumpa Nabi, dia bagi tahu kepada Nabi, tuqsimu alaih, anak tuan minta saya patah balik mai dekat tuan, anak tuan minta saya patah balik dekat tuan, minta sungguh-sungguh dengan dia bersumpah, tuqsimu alaih, bersumpah bahawanya minta tuan-tuan ni layak tiana, minta tuan untuk mai sungguh-sungguh kepada kami, minta tuan balik sungguh. Tadi ni Nabi suruh dia balik, Nabi suruh dia sampaikan salam, lepas tu dia patah balik mai. Anak Nabi pesan kepada utusan dia, sungguh-sungguh untuk tuan pi ke rumah depa menghadap kepada anak depa yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan, maka Nabi SAW faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'adh bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijal. Maka Nabi SAW pun bangun. Nabi bangun, Nabi bangkit daripada tempat duduk Nabi. Bersama-sama dengan Nabi yang nak pi ke rumah anak Nabi itu beberapa orang sahabat. Antaranya siapa? Sa'ad bin Ubadah. Antaranya siapa? Mu'adh bin Jabal. Antaranya siapa? Ubay bin Ka'ab. Antaranya siapa lagi? Zaid bin Thabit. Beberapa orang sahabat. Warijal. Dan dalam hadis sebut beberapa orang sahabat lagi yang turut sama pi bersama-sama dengan Nabi. Tuan-tuan, bila Nabi sampai di rumah, farafi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi wa nafasuhu tataqaqqa. Bila Nabi sampai, maka diangkat budak ni, diletak atas riba Nabi. Diangkat budak ni, as-sabi, budak ni diangkat letak atas riba Nabi. Wa nafasuhu tataqaqqa. Dalam hadis sebut, bila diangkat budak ni atas riba Nabi, nampak nafas budak ni tataqaqqa, berombak-ombak, beralun-alun. Tuan-tuan, rupanya cucu Nabi ni tak meninggal dunia lagi. Rupanya cucu Nabi ni tak wafat lagi, tak mati lagi. Bila diangkat letak di atas riba Nabi, tataqaqqa, budak ni duk beralun-alun, duk bernyawa keluar tak lepas, bernyawa keluar tak lepas lagu tu. Qala, kata Usamah bin Zaid, hasibtuhu annahu qala ka'annaha shannun. Kata Usamah bin Zaid, seakan-akan dia kata, aku sangka, aku dengar macam Nabi kata apa? Ka'annahu shannun. Budak ni seolah-olah macam shannun. Shannun ni apa tuan-tuan? Shannun ni kulit kambing dijahit semula, kemudian dimasukkan air dalam tu. Itu shannun. Shannun ni dia pas melehkan kambing tu, kulit tu diambil, diikat-ikat, dijahit semula, dibuat tempat simpan air. Itu panggil shannun. Nabi kata shannun ni nampak kulit tu bila air diisi dalam tu, nampak dia punya beralun dia tu, nampak berombak dia tu kan, macam kita buah air dalam beg plastik, bila buah terlampau banyak ataupun sikit sangat, nampak kita bawa tu, nampak duk beralun dia tu, itu shannun, nampak beralun dia tu. Nabi kata budak ni, cucu aku ni, ka'annaha shannun, nampak seolah-olah dia macam tu, dada dia tu berombak-berombak macam tu. Contoh Nabi nak abang. Fafadat aina. Tuan-tuan, bila Nabi tengok keadaan macam tu, maka meleleh teriak, air mata Nabi jatuh. Susah nyawa nak keluar terbit daripada badan. Nabi tengok keadaan tu, Nabi tengok cucunda Nabi yang berombak beralun dada ni, Nabi teriak, Nabi menangis. Menangis meleleh air mata Nabi. Faqala Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadha? Bila Sa'ad
bin Abi Waqqas tengok Nabi SAW meleleh air mata. Dia tanya, "Ya Rasulullah, ma hadha?" Ni apa dia? Sambil dia tunjuk air mata Nabi, dia kata kepada Nabi, Sa'ad bin Ubadah kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ni apa dia? Yang tuan teriak sampai air mata keluar ni apa dia?" Tuan-tuan, sebab apa sahabat tanya macam tu? Sebab biasa yang mereka dengar apa dia? Nabi kata bila menghadapi kematian tak mau teriak. Nabi kata bila menghadapi berita yang sedih kamu tak boleh menangis. Ini tuan, bila tuan berhadapan dengan cucu tuan tiba-tiba air mata keluar, pasal apa? Pasal apa tuan? Tanya kepada Nabi. Maka Nabi SAW menjawab. Nabi kata, "Hazihi rahmah ja'alallahu fi qulubi ibadih." Nabi kata apa? Ini adalah rahmat. Air mata yang keluar meleleh ni, Nabi kata ini adalah rahmat. Ja'alallahu fi qulubi ibadih, yang Allah jadikan di dalam hati hamba-hamba dia. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata yang sesungguhnya Allah Ta'ala kesian pada orang yang ada belah kesian dalam hati dia. Maksudnya apa? Takat meleleh air mata sikit-sikit bila kita terima kematian, berita kematian, itu dibolehkan, itu biasa. Sebab Nabi SAW sendiri pun mengalir air mata. Nabi juga mengalir air mata bila tengok cucunda Nabi ni dalam keadaan susah untuk menghadapi sakaratul maut, nak meninggal dunia. Nabi juga sedih. Yang tak bolehnya apa tuan-tuan? Meratap, meraung, meratuh. Itu yang tak boleh. Dalam satu hadis, berita tentang kematian 3 orang sahabat besar dalam peperangan Mu'tah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, "Lamma jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qatlu ibnu Harithah wa Ja'far wa ibn Rawahah, ja'ala yu'rafu fihi al-huzn wa ana unzuru min sa'iril bab syaqqal bab fa'atahu rajulun faqala inna nisaa Ja'far wa dhakara buka'ahunna fa'amarahu an yanhahunna fadhahaba thumma atahu thaniyah lam yu'ti'nahu faqala inhahunna fa'atahu thalithah faqala wallah laqad ghalabnana ya Rasulullah faza'amat annahu qala fahsu fi afwahihin turab faqultu arghamallahu anfak lam taf'al ma amaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam tatruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ana atau kama qala. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan, bila sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syahidnya 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Mu'tah. Tuan-tuan, peperangan Mu'tah, peperangan yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan Mu'tah, peperangan yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Dalam peperangan Mu'tah ni ada satu benda pelik yang Nabi buat, yang Nabi tak buat dalam perang lain, Nabi buat dalam perang ni. Apa dia benda pelik tu? Benda pelik tu selalu biasa-biasa Nabi akan lantik satu orang general tertinggi dalam panglima perang. Nabi akan lantik satu orang ketua untuk menjadi ketua dalam satu-satu perang. Tapi dalam perang Mu'tah, Nabi buat satu benda pelik, iaitu Nabi lantik 3 orang
yang Nabi kata bila gugur seorang daripada kamu ni, yang kedua pula naik. Bila gugur pula yang kedua, yang ketiga naik. Begitu. Nabi kata mula-mula yang akan jadi ketua, yang akan mengetuai peperangan ni adalah Ja'far bin Abi Talib yang pertama. Tiba-tiba Ja'far gugur. Ja'far ni siapa? Abang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Abang kepada Sayyidina Ali. Bila dia gugur, naik pula Zaid bin Harithah. Kemudian bila Zaid bin Harithah gugur, naik pula yang kedua Abdullah bin Rawahah. Tuan-tuan, bila perang ni jadi sungguh, Nabi cerita, Nabi tak pergi perang ni, Nabi cerita dalam perang di atas mimbar, seolah-olah digambarkan di hadapan Nabi situasi perang tu. Nabi kata di hadapan sahabat yang tengah dengar khutbah, yang tengah dengar Nabi bercakap, Nabi kata telah gugur, telah putus tangan, telah jatuh syahid Ja'far. Nabi kata telah jatuh syahid Zaid bin Harithah. Nabi kata telah gugur, telah jatuh dalam peperangan tu Abdullah bin Rawah. Selepas daripada tu barulah naik siapa dia? Khalid Al-Walid. Barulah naik Khalid bin Walid mengetuai peperangan sehingga orang Islam perang. Tuan-tuan, dalam peperangan ni mencatatkan sejarah yang hebat. Jumlah orang Islam 3,000 orang lawan dengan tentera 200,000 orang tentera daripada tentera-tentera Rom. Dengan kelengkapan, dengan kekuatan yang banyak, orang Islam menang. Yang dalam sejarah mencatatkan orang Islam hanya syahid seramai 12 orang saja. Daripada 3,000 orang, 12 orang lebih kurang yang syahid. Tuan-tuan, ini kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tuan-tuan, dalam hadis ni bila terima kematian, berita tentang kesyahidan, jatuh syahid 3 orang sahabat, jalasa, Nabi terduduk. Tuan-tuan, bila Nabi terima berita kematian 3 orang sahabat baik Nabi ni, bila Nabi dengar, jalasa, duduk Nabi. Nabi seolah-olah sedih. Yu'rifu fihil huzun. Kata Aisyah, aku nampak di wajah Nabi ni al-huzun, kesedihan. Aku nampak sedih di wajah Nabi. Bila Nabi terima berita kematian ni, Nabi sedih. Wa anna unzuru min sairil bab, syaqqal bab. Aku yang masa tu duduk dalam rumah, duduk di celah-celah pintu, aku boleh nampak di wajah Nabi ni, muka Nabi sedih bila terima berita kematian tu. Fa'ata rajulun faqala inna nisa Ja'far wa dzakara buka'ahunna. Tiba-tiba dalam keadaan Nabi sedih ni, Nabi Aisyah kata mai satu orang lelaki. Dia ni mai, dia habaq kepada Nabi, dia beritahu kepada Nabi, inna nisa Ja'far, sesungguhnya isteri kepada Ja'far bin Abi Talib, general pertama yang wafat meninggal dunia tu, buka, sedang teriak menangis teruk. Dia ni mai berjumpa dengan Nabi, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, ahli keluarga Ja'far dah terima berita sahih tentang kematian, kesyahidan, jatuh gugur syahidnya Ja'far. Depa lah ni tengah duk meraung, tengah duk meratap, tengah duk meratui, tengah duk bersedih dengan kewafatan ayah ataupun suami depa ni. Kata kawan tu kepada Nabi. Nabi kata kepada dia, fa amarahu ayyanhahunna. Bila Nabi dengar cerita berita menangis depa ni sampai kepada Nabi, Nabi kata, tolong pi habaq sat dekat depa, tolong pi bagi tahu dekat depa, berhenti buang teriak tu, jangan duk teriak. Tuan-tuan, Nabi tegah dalam bab ni. Kita kena ambil beringat. Bila berlaku kematian, Nabi tak mau teriak yang teruk-teruk, Nabi tak mau. Teriak meleleh air mata biasa tu tak apa, tapi kalau teriak sampai meratui, teriak sampai duk sedih terlampau-lampau, teriak sampai meratak-ratak, tak boleh. Awaklah ramai-ramai suami saya yang Allah ambil, awak yang ramai-ramai orang yang baik. Pasal apa?
ramai lagi orang jahat duk ada sana, awak yang pi ambil anak saya. Nabi tak mau dengar macam tu. Tuan-tuan, orang Melayu kita ada sebahagian macam tu. Arab, kalau tuan-tuan nak tahu, lebih daripada tu. Tuan-tuan, kami pernah saksi satu orang Arab, dia bagi upah. Arab ni nak buat suasana tu sedih, dia upah orang untuk pi teriak meratih, meraung di atas kubur. Dia pi ni dengan tarik rambut, dengan tarik baju, dengan teriak, dengan tepuk dada, dengan pegang. Oh, sungguh tuan-tuan, Arab lebih pada kita. Kita orang Melayu ada dah macam tu. Arab lebih pada tu lagi. Nabi tak mau macam tu. Nabi Nabi berjumpa. Nabi bagi tahu kepada utusan ni, Nabi kata hampir balik, hampir habaq dekat depa, jangan duk teriak. Jangan duk teriak, jangan duk sedih teruk-teruk. Jangan duk teriak. Fazahaba, maka dia pun pi. Summa atahu saniyah. Kemudian dia patah balik, dia habaq mai. Lam yuti'nahu. Bila dia patah balik, dia habaq mai, dia kata, ya Rasulullah, dia tak peduli apa saya cakap. Tuan pesan, Tuan minta saya beritahu dekat depa supaya jangan teriak, jangan menangis, jangan duk meraung, jangan duk bersedih teruk sangat. Saya dah beritahu kepada depa. Tiba-tiba depa tak peduli. Dia mai balik berjumpa dengan Nabi, habaq dekat Nabi. Faqala, Nabi kata kepada dia, Nabi kata pi larang juga. Anhahunna, Nabi kata pi larang juga, jangan duk teriak. Kali kedua Nabi kata jangan duk teriak. Kali kedua Nabi pesan untuk hampa pi balik, pi jumpa. Fa'atahu salisa, bila dia pi tengok-tengok, dia patah balik kali ketiga. Patah balik pula kali ketiga, dia kata, wallah laqad ghalabnana ya Rasulullah. Dia kata demi Allah, depa buat juga, depa sedih. Ja'far kebetulan masa tu tinggalkan anak-anak kecil. Bila tinggal anak-anak kecil ni, yang isteri ni duk meratui, apa cerita lah nak jadi, hampa ni kecil lagi. Begitulah keadaan lebih kurang. Dia kata kami dah duk ulang pi ulang mai duk habaq kat dia, dia buat macam tu juga. Kemudian Aisyah kata apa? Faza'amat annahu qal, aku rasa seolah-olah aku dengar Nabi kata, fahsu fi afwahihinna at-turab. Aku dengar seolah-olah macam Nabi kata apa? Pi perui pasiak, pi ambil pasiak ni, pi buh dalam mulut depa. Pi perui buh dalam mulut depa, Nabi kata. Nabi kata ambil pasiak ni, pi buh dalam mulut depa. Ambil duk teriak sangat, duk teruk sangat. Nabi kata apa? Pi perui, pi ambil buh dalam mulut depa. Pasal apa? Nabi bertegas sungguh dalam bab ni. Nabi tak mau macam tu. Kemudian Aisyah bila tengok macam tu, faqultu, Aisyah kata kepada utusan postman hak duk patah balik pimai tu, arghamallahu anfak. Nabi kata Aisyah, celaka hang. Nabi kata, Aisyah kata apa? Karut sungguh hang ni. Ya hang duk ulang 3-4 kali duk pi patah balik mai. Pasal apa? Celaka hang. Macam itulah lebih kurang. Tuan-tuan, arghamallah, raghimallah. Ini hadis yang bunyi dia macam tu. Kan kita nak sampai bulan puasa, ada satu hadis cerita apa? Celakalah orang yang apabila Ramadan lalu kepada dia, dia tak mendapat keampunan daripada Allah. Raghimallah, celakalah. Macam tu lebih kurang makna dia. Tapi bunyi lagu kasak, macam itulah terjemahan dia. Aisyah kata, apa dia hang ni? Benda mudah lagu tu. Lam taf'al ma amaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda yang Nabi suruh hang buat, Nabi suruh hang pi, Nabi suruh hang habaq dekat depa, Nabi larang untuk meratui, teriak, duk meratap teruk-teruk, Nabi tak mau. Nabi suruh hang pi buat benda tu, yang hang duk ulang pimai ni pasal apa? Kemudian Aisyah sambung, walam tatruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ana. Nabi dah berduka cita dengan berita kewafatan sahabat baik Nabi. Tiba-tiba hang duk ulang pi habaq berita ni pula, Nabi bertambah susah hati. Kata Aisyah, hang jangan duk buat lagu tu, hang pi buat kerja hang pi habaq aja. Nabi duk ulang dah, hang tak payah duk main banyak-banyak kali. Aisyah radhiyallahu anha kata. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, daripada dua hadis ni apa pengajaran yang boleh kita ambil? Tuan-tuan, yang pertama, Islam
agama yang cukup kaya dengan adab. Semua kita apabila terima berita berkaitan dengan kematian, Islam ajar adab dia. Adab dia apa? Islam bagi tahu berita apabila kamu nak terima berita kematian, macam mana persepsi kita, macam mana reaction kita bila terima berita kematian. Nak teriak ke, nak rebah ke, nak merung ke, nak meratap ke, nak meratui ke, nak jatuh teruk ke. Islam bagi garis panduan. Sebab apa? Sebab yang keduanya apa dia? Sebab jenis teriak, meratui, merung, meratap di atas kubur ni adalah berita, adalah jenis perbuatan jahiliah. Nabi tak suka macam tu. Ini perbuatan jahiliah dan dilarang oleh Nabi SAW. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Bersedih bila kita terima tentang berita kematian itu tak salah. Bila kita terima berita kematian, kita bersedih, keluar air mata sikit, teriak sikit, sedih sikit, itu benda biasa, boleh bersedih. Tapi perlu ingat, jangan melampau-lampau. Tuan-tuan, bila berlaku kematian, nampak di hadapan kita anak cucu kita, isteri kita dan sebagainya, pesan dekat mereka, sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Ini semua ujian daripada Allah. Jangan teruk sangat, jangan melampau-lampau. Jangan sampai seolah-olah dia melakukan benda yang Nabi SAW larang. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah bagi manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada pagi ini Allah beri kekuatan untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Mudah-mudahan adab ilmu yang Nabi tinggalkan sama-sama kita jadikan pedoman dalam diri kita dan kita buat pada kehidupan kita kelak insya-Allah. Tuan-tuan, kematian bila-bila masa kita akan hadapi, sama ada kematian daripada orang lain, kematian daripada keluarga kita ataupun kematian diri kita sendiri. Pesanlah kepada anak-anak kita, keluarga, masyarakat kita, hadapilah kematian mengikut aturan yang telah disusun oleh Islam. Tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuban mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.